Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jatah kuasa masjid, para guru, para asatizah muslimin yang dirahmati lagi dikasihi Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah pada tengah hari yang mulia ini, untuk taskah ringkasnya, saya nak ajak pada hadirin sekalian untuk sama-sama kita ulang kaji sedikit atas jalan ulang kaji sahaja, kerana ia disebut sebagai tazkirah, peringatan. Disebut peringatan ni benda yang sudah kita biasa dengar, cuma kita nak peringat balik, kita nak ulang kaji balik, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa memperbaiki amalan kita dari semasa ke semasa. Sebagaimana disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Bustanul Arifin, orang yang beramal ataupun dia belajar dengan ikhlas, maka boleh jadi satu hari dia boleh bubuh sebanyak 40 kali sehari. Dia boleh bubuh ke arah yang baik, kerana di sana ada penambahan ilmu dan penambahan ibadah yang dilakukan. Berbeza dengan orang, kata Imam Nawawi, berbeza dengan orang yang laksanakan ibadah ataupun belajar kerana sombong, tidak ikhlas. Maka kata Imam Nawawi, belum tentu selama 40 tahun dia boleh berubah walaupun sekali. Itu disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Sebab itulah pentingnya tazkirah dan pentingnya ulang kaji di atas ilmu-ilmu yang pernah kita belajar, supaya kita dapat memperbaiki diri kita dari semasa ke semasa. Baik. Dan ulang kaji saya nak ajak pada hadirin sekalian pada tengah hari yang mulia ini adalah berkaitan dengan salah satu fiqh, iaitu fiqh solat. Cuma kita ambil, tidaklah kita rungkai ataupun tidaklah kita hurai tentang fiqh solat fardu, tapi kita lebihkan tentang fiqh solat sunat. Kerana kita nak sambung sikit lagi lah tentang fiqh solat sunat yang pernah kita sebut pada 2 bulan lepas, tak silap, ada tazkirah Jumaat juga. Jadi kita sambung sikit lagi, mudah-mudahan dapat ulang kaji dan bermanfaat. Dan saya awalkan ulang kaji kita dengan satu hadis Nabi SAW daripada mungkin riwayat Abu Daud. Kata Rasulullah, inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Qala yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi wa huwa a'lam. Unzuru fi salati 'abdi أتمها أم نقصها فإن كانت تمة كتبت له تمة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبادي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. Sunan Abi Daud, Babus Salah. Baik, kata Rasulullah, mafhum daripada hadis Rasulullah, sesungguhnya pertama yang akan dihisap daripada amalan seseorang manusia pada hari kiamat ialah sembahyang. Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada para malaikat, sedangkan Allah Taala Maha mengetahui tentang perbuatan hamba-hambanya, periksakanlah solat hambaku, adakah dia menyempurnakannya atau mengurangkannya. Jika sempurna, dituliskan sempurna, tetapi jika kurang sesuatu pada solatnya, Allah Taala berkata kepada malaikatnya, lihatlah, adakah hamba-hambaku memiliki solat sunat? Jika dia mempunyai solat sunat, maka Allah Ta'ala berkata pada malaikatnya, sempurnakanlah solat fardu hambaku daripada solat sunatnya, kemudian amalan-amalan lain dikira seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Kata Allah kepada malaikat ketika di hari kiamat, jika hambaku telah laksanakan ibadat solat dengan sempurna, maka tulis sempurna. Jika tidak sempurna, maka Allah Ta'ala tidak kata jangan tulis tidak sempurna, tapi Allah Ta'ala kata kepada malaikat supaya tengok ada tak ibadat-ibadat sunat, sembahyang sunat. Jika ada, sembahyang sunat itulah yang akan menampung kelompokan dalam ibadat fardu tersebut.
Maka ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah sembahyang sunat untuk menampung ibadat sembahyang fardu kadang-kadang kita tidak sempurna. Sebab itulah beruntungnya orang yang sepanjang hidupnya diistiqamah dengan sembahyang Jumaat. Kalau disebut dalam kitab Mu'tabar dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang sembahyang berjamaah walaupun tidak khusyuk, tapi dalam masjid tadi ataupun dalam saf adanya orang yang khusyuk, maka seorang yang khusyuk dapat menampung sembahyang yang tidak khusyuk bagi orang lain. Sebab tu kata ulama, orang yang sembahyang Jumaat walaupun tidak khusyuk tetap dapat pahala sembahyang sempurna. Berbeza dengan orang yang seorang. Orang yang sembahyang berseorangan, kalau ibadat sempurna ataupun pahala sempurna daripada sembahyangnya dikira daripada khusyuk sembahyang dia. Kalau tidak khusyuk maka tidak sempurna ibadat sembahyang tersebut. Berarti pahala tersebut tidak sempurna. Berbanding dengan orang sembahyang berjemaah, walaupun di sembahyang tersebut tidak khusyuk, maka tetap dapat pahala yang sempurna. Itu disebut dalam kitab-kitab Mu'tabar dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik. Cuma untuk pembahasan fiqh solat sunat, kita ulang sedikit. Yang pertama kita sebut dah bahawa hukum kita belajar fiqh solat sunat, hukumnya sunat. Ni kaedah. Setiap ibadat yang sunat kita lakukan, sunat kita belajar. Tapi ulama kata setiap ibadat sunat kita belajar, tapi boleh tukar jadi wajib. Bila wajib kita belajar tentang ibadat sunat? Bila kita nak buat ibadat sunat tersebut. Contoh sembahyang sunat. Asal belajar fiqh solat sunat, hukumnya sunat. Tapi bila kita nak laksanakan ibadat sunat tersebut, jadi wajib kita belajar. Kerana ulama letak satu kaedah, sengaja merosakkan ibadah hukumnya adalah haram. Sebab itulah contoh lagi fiqh korban yang pernah berlalu, yang lepas dah. Hukum korban sunat muakkad menurut pandangan majoriti yang ulama, bahkan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Disebabkan dia hukum sunat kita laksanakan ibadah korban, maka sunat juga kita belajar fiqh korban. Tetapi bila kita nak masuk ibadat korban, jadi wajib kita belajar. Itu kaedah yang sama. Jadi setiap ibadat sunat kita belajar, bila nak buat jadi wajib belajar. Baik. Dan kita akan sambung pembahasan fiqh solat sunat kita ni pada waktu-waktu yang diharamkan sembahyang. Baik. Di sana dalam mazhab Imam Syafi'i, di atas kitab Safinatun Najah pun ada sebut, di sana ada 5 waktu yang haram kita sembahyang. 5 waktu yang haram sembahyang ini hanya sembahyang sunat sahaja, tidak terkait dengan sembahyang fardu. Dan sembahyang sunat yang terkait, yang diharamkan sembahyang 5 waktu ini hanya 2 kategori sembahyang sahaja, iaitu sembahyang sunat mutlak dan juga sembahyang sunat yang sebabnya terkemudian, seperti sembahyang hajat dan istikharah. Adapun selain daripada sembahyang mutlak, adapun selain daripada sembahyang sebab yang terkemudian seperti hajat dan istikharah, tidak haram kita lakukan pada waktu yang diharamkan ini. Dan 5 waktu yang diharamkan ini tertakluk kepada seluruh tempat melainkan di tanah haram suci Mekah. Tanah haram suci Mekah tidak haram kita lakukan sembahyang hajat, istikharah mutlak pada waktu yang diharamkan sembahyang. Itu disebut oleh para ulama. Baik, manakah 5 waktu yang haram kita sembahyang? Yang pertama kata ulama, waktu yang haram sembahyang iaitu ketika terbit matahari sampailah naik matahari segala. Dia terbit matahari sampailah naik matahari segala. Terbit matahari ni ketika masuk waktu syuruk, itu terbit. Masuk waktu syuruk, terbit matahari. Lepas tu ni haram kita sembahyang. Sampai bila? Sampai naik matahari segala. Baik, naik matahari segala ni tempoh dia berlaku khilaf di kalangan para ulama. Cuma kalau jabat agama, dia letak tempoh antara naik matahari segala, antara terbit matahari sampai naik matahari segala lebih kurang 20 minit. Kalau hari ni syuruk 7-4 minit tambah 20 minit, berarti 7.24, berarti 7-4 minit sampailah 7.24, itulah waktu terbit matahari sampailah naik matahari segala. Waktu ni haram kita sembahyang. Baik, sembahyang manakah yang haram kita lakukan masa ni? 2 sembahyang sahaja, 2 kategori sembahyang sahaja, iaitu sembahyang solat sunat mutlak dan juga sembahyang solat sunat sebab yang terkemudian, seperti sembahyang hajat dan istikharah. Selain daripada itu tidak haram kita sembahyang ketika tersebut. Sebagai contoh, orang kita biasa sembahyang dalam waktu ni dia sembahyang solat sunat isyraq. Adakah boleh kita sembahyang solat sunat isyraq pada waktu yang diharamkan sembahyang? Maka kata ulama dibolehkan. Dia sebenarnya berlaku khilaf. Solat sunat isyraq ni ada tak sebenarnya? Tak. Kalau kita ikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak ada sembahyang solat sunat isyraq. Duha itulah isyraq. Itu pandangan mu'tamad.
Namun di sana ada pandangan kedua yang ditarjihkan oleh Imam Ghazali rahimahullah, yang ditarjihkan oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah. Dia kata ada solat sunat isyraq. Berarti solat sunat isyraq dan solat sunat duha adalah dua solat sunat yang berbeza. Tu kata Syekh Ibn Hajar, kata Imam Ghazali. Dan tidak punya masalah kita berpegang pada pandangan Imam Ghazali, kata ada solat sunat isyraq. Cuma kalau kita nak sembahyang solat sunat isyraq, bilakah dibolehkan sembahyang? Kata ulama, bila masuk waktu syuruk boleh dah sembahyang solat sunat isyraq. Cuma yang kata separuh daripada matahari segala tu adalah waktu yang paling afdal. Berarti kalau kita ikut jabat agama 20 minit, antara naik matahari segala, antara syuruk terbit matahari sampai naik matahari segala, lebih kurang 7-4 minit tambah 10 minit. Habis separuh. Berarti 7:14 itu waktu yang paling afdal bagi solat sunat isyraq kalau kita nak lakukan. Cuma kalau masuk dah syuruk, sudah masuk waktu solat sunat isyraq. Baik, itu yang pertama, waktu yang haram kita sembahyang. Yang kedua, waktu yang haram kita sembahyang adalah ketika istiwa. Istiwa ni berarti matahari duduk atas kepala. Sebelum masuk waktu zuhur. Dia lah kita tak sebut berapa tempoh tu, tidak disebut secara detail. Dan kita disebut waktu istiwa ni sebelum masuk waktu zuhur melainkan hari Jumaat. Hari Jumaat tidak haram kita lakukan sembahyang sunat ketika istiwa. Adapun selain Jumaat diharamkan. Baik, dia disebut oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin. Kalau dalam kitab disebut waktu istiwa ni sekejap je. Waktu istiwa ni sebelum masuk waktu zuhur tidak telus 2 rakaat sembahyang. Tu waktu istiwa. Kalau jabat agama letak lebih kurang 4 minit. 4 minit belum masuk waktu zuhur, haram kita sembahyang. Sembahyang manakah yang haram? Sembahyang hajat, sembahyang istikharah dan sembahyang mutlak. Ataupun terkait dengan sembahyang tersebut. Sembahyang mutlak dengan sembahyang sebab yang terkemudian seperti hajat dan istikharah. Tempoh 4 minit belum masuk waktu zuhur ni, haram kita sembahyang. Contoh, sembahyang zuhur ini 1.15. Baik, bila masuk 1.11, waktu ni haram dah kita sembahyang sunat. Sembahyang sunat, 2 sembahyang sunat tadi haram kita sembahyang masa ni. Baik, orang tanya, boleh tak saya nak sembahyang duha masa ni? Tak, saya nak sembahyang duha ketika istiwa. Masuk dah 4 minit belum masuk waktu zuhur, saya nak sembahyang duha ketika ni. Adakah dibolehkan? Maka ulama kata dibolehkan. Sebab sembahyang duha adalah sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Tidak ada kaitan dengan sembahyang mutlak dan tidak ada kaitan dengan sembahyang sebab yang terkemudian. Cuma ia akan timbul satu soalan lagi, jatuh tunai ke qada? Sembahyang duha yang dilakukan ketika istiwa. Di sana berlaku khilaf. Sebagian kata ulama kata jatuh tunai, sebagian ulama kata jatuh qada. Sebab berakhir waktu duha berlaku khilaf. Dia sembahyang duha ni bila naik matahari segala. Kalau hari ni 7.24 tu boleh dah sembahyang duha. Waktu yang paling afdal duha adalah 1/4 siang, lebih kurang pukul 10. 10 pagi, waktu yang paling afdal. Dan berakhir waktu duha berlaku khilaf. Sebagai ulama kata bila naik masuk waktu istiwa, 4 minit belum masuk waktu zuhur, habis dah waktu duha. Kalau kita buat masa tu boleh, cuma jatuh qada. Sebagai ulama kata berakhir waktu duha bila mana masuk waktu zuhur. Berarti selagi mana tidak masuk waktu zuhur, selagi itu boleh kita sembahyang duha. Sebab itulah kadang-kadang masa waktu kita kecil dulu, dah kita tanya mak kita, nampak jam 12.30. Mak dak sembahyang duha lagi, boleh nak sembahyang duha 12.30? Mak kata dak boleh sembahyang dah duha masa ni. Sebab apa? Sebab tengah hari dah, dak duha dah. Tapi kalau kita tengok dalam kitab-kitab masih lagi dibolehkan. Kerana yang ulama khilaf adalah ketika istiwa, 4 minit belum masuk waktu zuhur. Ada 12.30 tu jauh lagi. Dah sebelum masuk waktu istiwa. Baik, berarti masih lagi dibolehkan sembahyang duha ketika istiwa tersebut. Baik, yang ketiga, waktu yang haram kita sembahyang yang ketiga adalah di penghujung asar. Penghujung asar ni ketika tubik cahaya kekuningan sampailah masuk waktu garik. Dia penghujung asar ni, itu tulang saya jalan di Semandaki, naik kereta, kita tengok pukul 6.45 tu tubik dah cahaya kuning. Ya, kalau di penghujung asar, kalau kita perasan tubik cahaya kuning di penghujung asar, lebih kurang 6.45, 6.40, 6.50, waktu tu haram sembahyang. Sampai bila? Sampai masuk waktu garik. Tempoh tersebut haram kita sembahyang. Cuma waktu yang haram sembahyang tersebut, yang sembahyang haram hanya dua sembahyang sahaja. Dua kategori sembahyang sahaja. Mutlak, juga sembahyang sebab yang terkemudian seperti hajat dan istikharah. Baik. Yang keempat, haram kita sembahyang selepas daripada kita sembahyang asar. Lepas sembahyang asar haram kita sembahyang.
Cuma lepas sembahyang asar haram sembahyang ni dia terkait dengan perbuatan kita. Kalau kita sembahyang asar awal, maka awal lah waktu yang haram sembahyang lepas sembahyang asar. Kalau kita sembahyang asar lewat, maka lewatlah waktu yang haram sembahyang sunat lepas sembahyang asar. Cuma lepas sembahyang asar ni haram sembahyang apa? Haram kita sembahyang mutlak, hajat dan istikharah, waktu haram. Adapun lepas sembahyang asar kita sembahyang qabliyah asar, boleh ke tak? Kata ulama dibolehkan. Sebab sembahyang solat sunat rawatib adalah sembahyang sunat, sebab ada sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Dia tidak ada kaitan dengan sembahyang mutlak dan tidak ada kaitan dengan sembahyang sebab yang terkemudian. Berarti andai kata kita masuk masjid, tu imam sembahyang asar, kita pun terus sembahyang asar bersama dengan imam. Nanti lepas sembahyang asar kita pun sembahyang qabliyah asar, dibolehkan. Cuma tempat kita kalau kita sembahyang sunat lepas asar, orang tak pelik lah. Sebab tu lah orang kita dia biasa tanya soalan, boleh tak saya nak sembahyang qabliyah asar yang tidak sempat saya sembahyang tadi, nak sembahyang di rumah, boleh ke tak? Kata kita kalau, maka kata ulama dibolehkan. Bahkan asal, hukum asal solat sunat rawatib afdal dilakukan di rumah. Itu hukum asal. Cuma kata ulama afdal dilakukan rawatib di masjid jika sekiranya balik rumah malah sembahyang. Contoh, kita ni di atas sunnah yang ditinggalkan, sembahyang sunat ba'diyah Jumaat, atau sunnah yang ditinggalkan. Kita pelik juga, sebabkan sedangkan kita ni Terengganu, Kelantan, Johor. Johor learning, Jumaat cuti kat orang. Jadi, peliklah kita bukan kerja pun Jumaat. Tiba-tiba, habis sembahyang Jumaat, tembur lalu. Tak sembahyang dah ba'diyah Jumaat. Kalau dia niat nak sembahyang rumah, tak masalah. Ni tak sembahyang terus, maka rugi lah. Sedangkan ba'diyah Jumaat, minimal 2 rakaat adalah muakkad. Yang Nabi tidak tinggal. Yang sempurna 4 rakaat. Baik, contoh. Kita lepas habis khutbah, sembahyang Jumaat, habis wirid-wirid semua doa, kita terus balik. Sebab apa? Sebab kita nak sembahyang ba'diyah Jumaat di rumah. Contoh. Baik. Sebagai maklum bahawa sembahyang rawatib ni afdal lakukan di rumah. Cuma kalau balik rumah, golek-golek sembahyang ke tak? Kalau golek-golek balik rumah dak sembahyang dah rawatib, maka afdal lakukan di masjid ketika itu. Tu disebut oleh para ulama. Hukum asal afdal di rumah, tapi kalau balik rumah malah sembahyang, maka afdal dilakukan di masjid. Baik. Jadi dibolehkan kita sembahyang qabliyah asar selepas daripada sembahyang asar, dibolehkan. Tidak haram kita sembahyang qabliyah asar lepas daripada sembahyang asar. Cuma akan timbul soalan jatuh tunai ke qada. Kita dak sembahyang qabliyah asar sebelum sembahyang asar. Adakah kita sembahyang qabliyah asar selepas asar? Dibolehkan? Ya, dibolehkan. Timbul soalan jatuh tunai ke qada. Maka menurut pandangan mu'tamad jatuh tunai, bukan qada. Kerana waktu sembahyang qabliyah juga ba'diyah adalah waktu yang panjang. Menurut pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, waktu qabliyah, bilakah masuk waktu qabliyah? Bila masuk waktu tersebut. Contoh kita ambil asar. Bila masuk waktu asar, maka masuk waktu qabliyah asar. Bilakah berakhir waktu qabliyah asar? Kata ulama, bila berakhir waktu asar. Selagi mana tidak masuk waktu maghrib, tidak berakhir waktu qabliyah bagi asar tersebut, dan dilakukan lepas sembahyang asar, tetap jatuh tunai, bukan qada. Baik, selesai. Yang kelima, waktu yang haram kita sembahyang adalah lepas daripada sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh haram kita sembahyang juga terkait dengan perbuatan kita. Kalau kita sembahyang subuh awal, berarti masuk waktu tu sembahyang lalu, maka awal lah waktu yang haram kita sembahyang lepas daripada sembahyang subuh. Jika kita lewat sembahyang subuh, contoh 6.30 baru sembahyang subuh, maka lewatlah waktu yang haram kita sembahyang sunat lepas daripada sembahyang subuh. Contoh, waktu ni ada orang tepung hari tu, dia pengungsi surga. Dia pengungsi surga, dan tulang dia mari awal surga. Bila mari awal surga, contoh subuh, masa telefon tu masalah ia sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang subuh. Dia mari awal surga subuh Jumaat, subuh lah, sembahyang subuh. Bila azan subuh, lepas azan dia pun sembahyang qabliyah subuh. Lalu dia tengok ramai lagi makmum tidak hadir. Dia tanya, boleh tak saya nak bangun? Dia nak bangun, nak sembahyang mutlak dulu, nak sembahyang hajat dulu, nak sembahyang istikharah dulu masa tu, sebelum daripada sembahyang subuh. Adakah dibolehkan? Kata ulama, dibolehkan. Sebab apa? Sebab dia nak sembahyang subuh lagi.
Yang kata haram semayang mutlak, haram semayang hajat, haram main istikharah tu tersebut selepas daripada kita sembahyang subuh. Selagi tak main subuh maka tidak haram. Mereka naik masuk terbit matahari. Mereka masuk waktu terbit matahari sampai nak matahari segala. Waktu tersebut barulah haram kita sembahyang sunat tersebut. Baik. Sebab itulah contoh yang biasa kita buat sembahyang hajat. Contoh lepas main asar haram kita sembahyang kan. Contoh kita tulah kita nak pergi masjid. Kita pergi masjid baru habis main asar. Jemaah wirid lagi. Tulang kawan kita tepung. Kita pun tubik luar sejak akak tepung. Dia kata, mak, saya amba ni pukul 6.30 lagi nak laksanakan pembedahan. Boleh tak mu tolong kabar kerja ke masjid buat ada masjid lagi tengah wirid tu. Lepas ni buat mayajak untuk aku. Aku nak appendix. Nak buang appendix contoh. Adakah dibolehkan sembahyang hajat lepas main asar? Maka jawabnya tidak dibolehkan, hukumnya lah haram. Tu disebut oleh para ulama. Ini 5 waktu yang haram kita sembahyang. Baik. Cuma ada satu waktu lagi hadirin yang haram kita sembahyang. Haram sembahyang sewaktu ni khusus ni, walaupun di tanah haram suci Mekah, haram gak sembahyang sini. Walaupun kita sembahyang tersebut sembahyang fardu sekalipun, haram sembahyang sini. Bila kata ulama ketika khatib naik mimbar. Masa khatib naik mimbar, menurut pandangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah, kata Ibn Hajar, sembahyang sunat yang dibolehkan ketika khatib naik mimbar hanyalah sembahyang tahiyatul masjid sahaja. Selain daripada tahiyatul masjid tidak dibolehkan. Baik, cuma kita kena perici sikit masalah ni. Sebab kita sebut dah, syarat nak dapat pahala tahiyatul masjid tidak syarat sembahyang khusus tahiyatul masjid. Kalau orang tu dia masuk masjid, dia sembahyang qada subuh. Dia masuk masjid sembahyang qada subuh, maka qada subuh tersebut itu adalah tahiyatul masjid bagi dia. Berarti nak dapat pahala tahiyatul masjid tidak syarat kita sembahyang khusus tahiyatul masjid. Syarat je atau masuk masjid dengan sembahyang tidak ada sengkang waktu yang lama. Maka masuk masjid terus sembahyang, itulah tahiyatul masjid kita. Contoh kita masuk masjid tu imam mayang garik. Baik, kalau kita pergi masuk masjid tu imam mayang garik, kita pun pergi mayang tahiyatul masjid belakang, hukumnya makruh. Kita kena terus masuk sembahyang maghrib bersama imam. Dan sembahyang maghrib itulah sembahyang tahiyatul masjid bagi kita. Berarti luput dah tuntutan tahiyatul masjid bagi kita bila mana kita sembahyang maghrib tadi. Tu disebut oleh ulama. Jadi kalau orang tu dia masuk masjid, tu imam tengah, tu khatib tengah khutbah. Khatib tengah khutbah, dia masuk kawasan utama masjid, dia pergi mayang qada. Baik, maka kata ulama sah qada dia, tidak haram. Sebab apa? Sebab dia ambil hukum tahiyatul masjid. Atau masuk masjid dengan sembahyang tidak ada sekam waktu yang lama. Berbeza orang tu masa khatib baca khutbah, dia duduk di kawasan yang dikatakan bukan masjid. Tiba-tiba dia pergi mayang tahiyatul masjid. Sedangkan syarat sah tahiyatul masjid, dibolehkan sembahyang tahiyatul masjid adalah kawasan utama masjid. Sebab di Terengganu ni ada masjid kawasan berkapet saja dikatakan masjid. Luar yang tidak berkapet tidak dikatakan masjid. Kalau kita buka kitab Sabilal Muhtadin, beranda di masjid lagi, beranda masjid lagi. Kalau kita buka kitab Sabilal Muhtadin, cuma kita tengok kena ikut jabat agama lah. Di manakah kawasan yang dikatakan masjid? Hanya kawasan yang dikatakan masjid sahaja yang dikatakan boleh kita sembahyang tahiyatul masjid, dan boleh kita ambil sembahyang lain yang dihukumkan sebagai tahiyatul masjid. Contoh kita ambil gini hadirin. Masjid Semantaki. Masjid Semantaki, kalau hadirin biasa pergi kat Dua Bridge tu, kan ia kawasan kapek kan. Lepas tu belakang tu beranda tu luah. Beranda tu kosong luah. Baik, khatib naik mimbar. Wi khutbah. Dia mari mayang Jumaat lewat. Dia mari nak mayang Jumaat lewat. Dia edam masuk kawasan berkapet. Tiba-tiba pergi mayang tahiyatul masjid di belakang kawasan tidak berkapet. Sedangkan kalau kita tanya JK Masjid Semantaki, kawasan tidak berkapet itu bukanlah masjid, itu adalah binaan. Jadi haram di mayang tahiyatul masjid situ, bahkan tidak sah. Sebab di antaranya sembahyang ketika khatib naik mimbar. Hatta di sembahyang qada sekalipun masa tu tidak sah. Haram dan tidak sah. Kerana itu bukanlah masjid, melainkan di mayang dalam kawasan berkapet. Waktu kita kena perhalus sikit. Dan benda ni tidak hanyalah berlaku di tempat kita, bahkan berlaku di tempat haram suci Mekah sekalipun, haram kita sembahyang ketika khatib naik mimbar, melainkan tahiyatul masjid. Tu pun kata ulama kena perikah. Masa khatib naik mimbar, sunat kita main tahiyatul masjid, cuma kena perikah.
Dok ni kita buat lambat. Tu disebut oleh ulama. Lihat. Kita berbaki sikit lagi. Baik. Kita masuk sedikit tentang tartib ataupun maratib solat sunat yang paling afdal. Dia sembahyang sunat yang kita buat lama ni, dia ada turutan yang paling afdal. Ada turutan ni. Dia ada 10. Dia ada disebut oleh para ulama. Yang pertama yang paling afdal sembahyang solat sunat 2 hari raya. Yang pertama sembahyang solat sunat 2 hari raya. Aidil Fitri dan Aidil Adha. Ni sembahyang sunat yang paling afdal sekali. Sembahyang sunat yang paling afdal adalah sembahyang sunat 2 hari raya. Aidil Fitri dan Aidil Adha. Cuma kata ulama sembahyang sunat Aidil Adha lebih afdal berbanding solat sunat Aidil Fitri. Sebab itulah anda kata kita tertinggal sembahyang sunat Aidil Adha ataupun Aidil Fitri, kalau boleh jangan tinggal. Jika tertinggal, kalau boleh buat juga seorang rumah. Contoh orang muda kita. Esok raya, malam raya dia geraung bandar tu sampai subuh. Sampai rumah mayang subuh tidur lalu. Kejut-kejut sebelah kaki, dok edang mayang hari raya sama Tok Imam. Maka kata ulama dibolehkan dia sembahyang bersendirian di rumah. Bahkan jatuh tunai bukan qada. Kenapa? Kerana berakhirnya waktu solat sunat 2 hari raya bila masuk waktu zuhur. Selagi tidak masuk waktu zuhur, tidak berakhir tempoh sembahyang sunat 2 hari raya. Dah ustaz saya dah ingat nak sembahyang hari raya guna. Kan sembahyang hari raya kan? Sembahyang hari raya sunat kita rakaat pertama 7 kali takbir. Tidak termasuk dengan takbiratul ihram atau takbir intiqalat. Rakaat kedua 5 kali takbir. Baik, orang ni dia tidak hadir ke masjid. Dia sembahyang hari raya ni 2 kali setahun. Tu pun muju Tok Imam tolong ingat. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Kalau Tok Imam dok ingat, hucahannya makmum. Dok ingat sembahyang hari raya guna. Maka member ni buat dari masjid. Dak dari masjid dari surai. Tanya Syekh Google. Kaifiat sembahyang hari raya guna. Dak tubik-tubik, lain sibuk hari raya kan. Tak. Baik. Maka kata ulama dibolehkan di sembahyang hari raya 2 rakaat macam biasa. Boleh. Sah. Sebab apa? Sebab 7 kali takbir, 5 kali takbir hanya adalah sunat hai'ah sahaja. Ia bukanlah sunat ab'ad. Maka tidak perlu tinggal, bahkan kalau tinggal sekalipun tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Sah dia buat 2 rakaat macam biasa. Sebab itulah kata ulama jangan tinggal. Sembahyang solat sunat 2 hari raya. Kerana duduk yakin nombor 1 kali. Duduk yakin nombor 1. Yang kedua, solat sunat yang paling afdal yang kedua, solat sunat gerhana matahari. Yang ketiga, gerhana bulan. Yang keempat, istisqa minta hujan. Yang kelima, witir. Yang keenam, rawatib. Yang ketujuh, tarawih. Baik, rawatib qabliyah ba'diyah lebih afdal berbanding tarawih. Sebab itulah kita acak kita tegur, kalau orang tu lepas main syak dengan Tok Imam, dia pun gi sandar dinding. Dia tak mayang ba'diyah isyak. Rugi ke tak? Rugi. Sedangkan ba'diyah isyak lebih afdal daripada tarawih. Ba'diyah isyak duduk yakin ataupun rawatib qabliyah ba'diyah duduk yakin nombor 6. Tarawih duduk yakin nombor 7. Lebih afdal berbanding tarawih. Tu di antara disebut oleh para ulama. Yang ke-8 duha. Yakin nombor 8 yang paling afdal sembahyang sunat, nombor 8 duha. Yang ke-9 baki-baki solat sunat yang lain seperti solat sunat ihram, tahiyatul masjid atau solat sunat wudu. Yang ke-10 solat sunat mutlak. Sebab itulah kita ni kadang-kadang kita kena tahu juga ranking solat sunat rawatib yang paling afdal supaya kita dapat kejar yang mana lebih afdal berbanding yang tidak afdal. Contoh masalah kita dahulukan tarawih sehingga kita meninggalkan ba'diyah isyak, maka rugilah. Solat rawatib lebih afdal daripada tarawih. Sama juga orang puang. Orang puang tok lelaki kerja dah. Anak pergi sekolah dah. Sedia baju dah. Masuk dah. Tak, semaya Tuhan, maya dah 2 rakaat. Ia pun mikir nak maya menapa dah. Ia pun pergi semaya mutlak. Sah je, cuma rugi lah. Sebab apa? Sebab semaya Tuhan maksimumnya pandangan muktamad 8 rakaat. Comelnya dia buat lesar semaya Tuhan 8 rakaat, barulah dia buat semaya mutlak. Sebab mutlak yakin nombor 10. Tuhan duk yakin nombor 8. Sebab itulah paling kurang kita kena tahu tartib yang paling afdal. Baik hadirin. Ada 10 minit lagi. Baik, kita masuk sikit pembahasan solat sunat rawatib. Ni nikah lah, insya-Allah. Baik, solat sunat rawatib kata para ulama, solat sunat rawatib adalah solat sunat yang mengiringi solat fardu. Bila mana adanya sembahyang fardu,
maka dia akan diiringi dengan sembahyang solat sunat rawatib, qabliyah ataupun ba'diyah ataupun dua-dua sekaligus. Baik, dan rawatib, sembahyang solat sunat rawatib dia pecah dua. Dia ada muakkad dan ada ghairu muakkad. Bila sebut muakkad, dia adalah benda yang biasa Nabi buat. Nabi buat semua. Adapun ghairu muakkad Nabi buat juga. Cuma kalau bertemu dengan benda yang lebih penting, Nabi tinggal yang ghairu muakkad. Baik, sebab itulah kalau boleh jangan tinggal yang muakkad. Sebab Nabi tidak pernah tinggal. Sebagai ulama kata, meninggalkan benda yang sunat muakkad maka hukumnya makruh. Sebab bila Nabi buat sokmo ni hidup antara wajib atau sunat. Hidup antara tu. Sebab itulah ulama, kebanyakan kata ulama, setiap ibadah yang sunat muakkad jika tinggal hukumnya makruh. Baik. Rawatib yang muakkad 10 rakaat. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Ni paling afdal sekali. 2 rakaat sebelum subuh adalah rawatib yang paling afdal sekali berbanding rawatib-rawatib yang lain. Baik, yang kedua 2 rakaat sebelum zuhur. Yang ketiga 2 rakaat selepas zuhur. Yang keempat 2 rakaat selepas maghrib. Yang kelima 2 rakaat selepas isyak. Warning, 10 rakaat yang paling afdal. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib dan 2 selepas isyak. Ini 10 rakaat yang muakkad. Rawatib yang muakkad yang Nabi tidak tinggal. Bahkan berkata Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, berdasarkan hadis Rasulullah, kata Rasulullah, barang siapa yang memelihara sembahyang sunat rawatib, dia ulama mensyarahkan hadis tersebut merujuk kepada sembahyang rawatib, iaitu 12 rakaat siang dan malam, maka kata Rasulullah, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Maka di manakah 12 rakaat solat sunat tadi? Kata ulama, iaitu yang pertama 10 rakaat yang rawatib, cuma tambah 2 rakaat lagi, iaitu pada ba'diyah zuhur kita buat 4 rakaat. Jadi 12 rakaat. Kita ambil dulu 2 qabliyah subuh, 2 qabliyah zuhur, kita ambil 4 rakaat ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur kita buat 4. Lepas tu 2 rakaat ba'diyah maghrib dan 2 rakaat ba'diyah isyak. 12 rakaat. Orang yang istiqamah 12 rakaat ni, kata Rasulullah, dakhalal jannah. Ni janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat sunat rawatib. Baik. Jadi yang muakkad. Dan di sana ada yang ghair muakkad. Yang ghair muakkad, yang kurang muakkad, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Baik. Tadi kita kata 2 rakaat belum zuhur dan 2 rakaat lepas zuhur muakkad. Lepas tu sebut pula sekali lagi, yang ghair muakkad 2 rakaat lepas zuhur dan 2 rakaat belum zuhur dan lepas zuhur. Baik. Ini untuk menunjukkan bahawasanya qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur ada 4 rakaat. Dibolehkan kita sembahyang 4 rakaat. Tu yang sempurna. Minimal 2 rakaat. Berarti kalau kita buat 2, itu muakkad. Tambah 2 lagi, kita tambah yang ghair muakkad. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat lepas zuhur, haramahullahu 'alan nar. Allah Ta'ala haramkan baginya api neraka. Itu kelebihan orang istiqamah sembahyang 4 qabliyah juga 4 ba'diyah zuhur. Baik. Yang ketiga 4 rakaat sebelum asar. Ni yang ghair muakkad. Ia buat 4 rakaat apa boleh, 2 rakaat apa boleh sebelum daripada asar. Yang seterusnya 2 rakaat sebelum maghrib dan yang terakhir 2 rakaat selepas isyak. Ni 12 rakaat. 12 rakaat yang ghair muakkad. 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, berarti buat 4 lah ni. Dan 2 sebelum maghrib, 4 sebelum asar, 2 sebelum maghrib dan 2 sebelum isyak. Ni yang ghair muakkad. Cuma orang kita lebih dah, orang kita buat ni biasa. Dah lebih. Capur dah. Yang muakkad dengan ghairu muakkad. Tu bagus orang kita. Cuma kita ulang sekali lagi lah. Sebab kita ulang-ulang awal-awal ada amal lagi ni. Yang di antara sunnah yang ditinggalkan adalah ba'diyah Jumaat. Kayak lagi lepas mayang Jumaat, jangan tinggal ba'diyah Jumaat. Sebab itu termasuk yang muakkad. Yang Nabi tidak tinggal. Minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat, sempurna 4 rakaat. Kalau boleh buat. Baik. Bilakah waktu qabliyah dekat waktu ba'diyah? Waktu qabliyah dan waktu ba'diyah ni, dia pandangan mu'tamad adalah waktu yang panjang.
Baik, contoh kita ambil zuhur. Bilakah masuk waktu qabliyah zuhur? Bila kata ulama, bila masuk waktu zuhur, maka masuklah waktu qabliyah bagi zuhur. Bilakah berakhir waktu qabliyah zuhur? Bila mana berakhir waktu zuhur? Selagi mana tidak asar, selagi itu tidak berakhir waktu qabliyah bagi zuhur. Sebab itulah boleh kita laksanakan qabliyah zuhur walaupun lepas main zuhur, jatuh tunai bukan qada kerana masih dalam waktu. Baik, berbeza dengan ba'diyah. Contoh ba'diyah zuhur. Bilakah masuk waktu ba'diyah zuhur? Kata ulama, bila selepas kita sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur baru masuk ba'diyah zuhur. Bilakah berakhir waktu ba'diyah zuhur? Bila masuk waktu asar. Selagi tidak berakhir waktu zuhur, maka tidak berakhir ba'diyah bagi zuhur. Cuma tidak sah lah kalau orang tu pergi mayang ba'diyah zuhur belum daripada dia sembahyang zuhur walaupun masuk dalam waktu zuhur. Tidak sah. Syarat dia mestilah selepas kita mayang zuhur. Baik. Bahkan disebut oleh Syekh Ramli, boleh kita hipun antara qabliyah dan juga ba'diyah dalam satu sembahyang, dibolehkan. Cuma kita sebutlah yang dimaksudkan kata Syekh Ramli ni, boleh hipun qabliyah dan juga ba'diyah dalam satu sembahyang, bukan waktu dua tapi waktu empat. Contoh, kita masuk masjid tu imam mayang zuhur, kita pun mayanglah zuhur dengan tu imam. Lepas mayang zuhur, kita pun pergi mayang qabliyah zuhur, boleh ke tak? Dibolehkan. Sebab apa? Sebab dalam waktu lagi. Cuma tulang kita ni nak balik awal. Bini masuk rumah. Bini kata kalau abang balik lambat, saya kunci pintu. Tak boleh masuk. Jadi abang kalau lepas main zuhur tu, main sunat lah laju sikit. Kalau tak, saya tutup itu lah, tak boleh masuk lah. Contoh, bini bekeng. Baik. Jadi, kata ulama, dibolehkan dia gabung sembahyang qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur sekaligus. Boleh. Cuma bukan waktu dua kan, tapi waktu empat. Dalam niat, dia niat aku sembahyang qabliyah dengan ba'diyah zuhur. Waktu dua dan dua. Waktu empat rakaat. Dua qabliyah dengan dua ba'diyah. Kalau waktu empat je lapang. Waktu degek, dibolehkan. Berarti satu takbir dan satu salam. Baik, dia qabliyah dan ba'diyah ni, dia kan empat rakaat buat. 4 rakaat yang sempurna, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur. Cuma dibolehkan kita gabung satu takbir dan satu salam. 4 rakaat awak direct dibolehkan? Diboleh. Dan tapi tidak ada tasyahud awal lah. Berarti satu takbir dan satu salam. 4 rakaat tanpa tasyahud awal. Cuma yang paling afdal kata ulama adalah kita mungkin kita jadikan ia sebagai fasal. Kita pisah. Itu paling afdal. Buat dua-dua. Itu paling afdal sekali. Cuma kalau nak gabung ada masalah. Gabung direct. Qabliyah zuhur juga ba'diyah zuhur sekaligus. Satu takbir dan satu salam, 4 rakaat dibolehkan. Baik, itu disebut oleh para ulama. Wallahu alam. Baik, kita nak masuk waktu dah. Sependek lagi. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada tengah hari yang mulia ini bermanfaat insya-Allah, dan sama-sama kita dapat beramal dan dapat menyempurnakan ibadah sembahyang kita insya-Allah. Kerana sembahyang sunat ni dia akan menampung kecacatan dalam sembahyang fardu yang tidak sempurna yang pernah kita laksanakan. Wallahu alam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa'fa'na wa zidna ilman alhamdulillah kulli hal. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di sini ada satu maklumat. Seperti maklumkan bahawa dalam fast study skills menjalankan program fast track SPM bertempat di College Universiti Nanti Kemaman, khusus bagi pelajar-pelajar tahfiz dan pondok yang berhasrat menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Program ini ditaati oleh Kerajaan Negeri Terengganu dan beasiswa penuh disediakan khas untuk anak dan Terengganu. Permohonan ini adalah untuk kemasukan 1 Januari 2023. Di antara syaratnya sekurang-kurangnya 17 tahun pada tahun semasa, hafaz 5 juzuk minimum, lulus ujian bertulis dan terbuka, dan terbuka kepada lepasan tahfiz dan pondok warga Malaysia. Jadi kepada siapa yang berminat boleh hubungi di talian 010 921 1245 untuk maklumat lanjut. Kepada yang berminat dan yang belum sempat untuk dapatkan nombor terhubungi ini, selepas ini bolehlah berhubung dengan masjid kita untuk dapatkan nombor untuk dihubungi untuk maklumat lanjut berkenaan dengan fast track SPM di nanti insyaAllah. Wallahu a'lam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا
الحمد لله القائل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu takwa yang dapat menjadikan diri kita patuh kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Takwa yang dapat membuahkan kesedaran untuk memelihara perpaduan dan menguatkan lagi penyatuan umat Islam seluruhnya. Khutbah pada hari ini akan membicarakan tajuk kukuh perpaduan, elak perpecahan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Islam merupakan agama yang menentang segala perkara yang membawa kepada perpecahan. Ini kerana Islam amat menitik beratkan perpaduan, sama ada sesama Islam atau sebaliknya. Justru umat Islam disifatkan sebagai umat yang satu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 92. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Maksudnya, sesungguhnya ini adalah umat kamu, umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kamu, maka beribadahlah kepadaku. Walau kita umat Islam berbeza warna kulit, berbeza bangsa, bahasa, budaya dan sebagainya, tetapi di dalam masjid yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah menyatukan kita semua, dan sebentar lagi kita akan menunaikan solat Jumaat bersama-sama di atas akidah yang satu, perbuatan dan bacaan yang satu, menghadap ke arah kiblat yang satu, serta menyembah Tuhan yang satu. Sama ada kita sedar atau tidak, Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita tanpa kita melihat kiri dan kanan. Siapakah di sebelah kita? Apa warna kulit mereka? Apa bangsa dan keturunan mereka? Inilah perpaduan yang terbina di atas asas Islam yang dizahirkan melalui salah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Maksudnya, hendaklah kamu bersungguh-sungguh meluruskan saf-saf kamu, atau Allah sungguh-sungguh akan memperselisihkan di antara wajah-wajah kamu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di atas dasar kesatuan akidah inilah yang berteraskan pegangan ahli sunnah wal jamaah, umat Islam bersatu dan tidak berpecah belah. Namun realitinya umat Islam masih bertelagah dan berbalah bukan sahaja dalam negara, bahkan di seluruh dunia. Antara sebab utama kenapa umat Islam berpecah, yang pertama, apabila umat Islam tidak mengikut ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini dinyatakan dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun.
Maksudnya, sesungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang lurus. Maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan yang lain daripada Islam, kerana jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah. Demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Perkara kedua yang menjadi sebab berlakunya perpecahan, iaitu kerana umat Islam mengambil sebahagian sahaja daripada ajaran agama dan meninggalkan sebahagian yang lain. Inilah yang berlaku kepada golongan ahli kitab terdahulu. Manakala yang ketiga ialah kerana sebahagian daripada umat Islam masih berada dalam kejahilan. Kejahilan merupakan salah satu faktor yang akan menatijahkan kepada perpecahan, kerana ia didasari dengan ilmu. Kerana ia tidak didasari dengan ilmu. Sidang Jumaat dan dirahmati Allah, perpecahan antara umat Islam dilihat begitu ketara sekali. Perbalahan dan pertelingkahan secara terbuka berlaku terutamanya dalam media sosial. Perbalahan ini mencakupi semua aspek, sehingga perkara kecil pun dijadikan punca kepada pertelingkahan. Ianya bertambah buruk apabila terdapat segelintir individu yang sanggup mencipta akaun palsu dengan meninggalkan komen melaga-laga, menghentak, mengutuk, menyakitkan hati terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahawa budaya dan amalan seumpama ini adalah suatu dosa besar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Maksudnya, dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, Islam sentiasa menyeru umatnya agar bersikap jujur dan ikhlas, serta mempunyai sifat berbaik sangka, tolong menolong, bersatu padu, bertolak ansur, dan sentiasa bersedia untuk memaafkan antara satu sama lain. Nilai-nilai mulia seperti ini hendaklah dihayati, kerana umat Islam diumpamakan seperti anggota tubuh yang saling memerlukan antara sesama anggota badan yang lain. Oleh itu, marilah kita sama-sama mulakan langkah dengan merapatkan saf, bersatu padu, melupakan segala sengketa dan perselisihan faham, walaupun kita berbeza dalam banyak perkara, dan berusaha untuk bangkit semula menjadi umat yang kuat, bermaruah dan bermatlamat demi kepentingan agama, bangsa dan negara kita. Sesungguhnya perpaduan adalah asas kepada keharmonian dan pembangunan sesebuah negara. Sebaliknya, perpecahan, perbalahan dan permusuhan akan membawa kehancuran dan kemusnahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Maksudnya, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Kalau tidak, nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
surah Al-Anfal ayat 46. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita memperbanyakkan ucapan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله شاه وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه ترنجانه واحفظ أولاده وأهله ورعايه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد محمد إسماعيل Ibn al-Wathiq billah as-Sultan Mizan Zainal Abidin. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami rasa dengki terhadap orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha belas kasih lagi Maha mengasihani. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله
صاد teruskan صاد terhadapkan صاد Allahu Akbar.
سبحان